Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Perjumpaan tersebut turut dihadiri Timbalan Premier yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan. Menurut Ketua Setiausaha MITI, Datuk Lokman Hakim Ali, kunjungan pihaknya itu bertujuan memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai perjanjian komprehensif dan progresif bagi pengkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Sebelum ini kita telah melaksanakan sesi-sesi pertemuan dan juga penerangan kepada kerajaan-kerajaan negeri Johor, negeri Pahang dan juga di Pulau Pinang dan juga di Sabah. Hari ini adalah kesambungan proses yang mana kita memberi taklimat dan penerangan mengenai dengan CPTPP kepada Yang Berhormat Premier Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas kunjungan hormat itu. Katanya beberapa isu juga telah dibangkitkan mengenai kajian analisis kos faedah CBA yang selesai dilaksanakan oleh MITI dan akan dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa yang terdekat. Kita juga membincangkan mengenai manfaat-manfaat yang telah pun dikenal pasti melalui CBA berkenaan. Kita juga memberi maklum balas yang terkini kepada Yang Amat Berhormat berkenaan dengan pelbagai perkara kepentingan negeri-negeri yang telah pun dibangkitkan semasa perbincangan ataupun stakeholder consultation yang telah dilaksanakan oleh MITI sebelum-sebelum ini. Ini termasuklah berkenaan dengan peranan kerajaan negeri, urusan berkaitan dengan tanah, urusan berkaitan dengan kepentingan Bumi Putera ataupun program-program Bumi Putera dan mengenai dengan isu-isu buruh dan sebagainya. Tambah Datuk Lokman, Premier Sarawak telah mengambil maklum serta meneliti teks yang disampaikan oleh MITI dan akan bekerjasama untuk melihat input yang boleh dipanjangkan berkenaan CPTPP dari semasa ke semasa. Untuk rekod, CPTPP telah ditandatangani oleh Malaysia sebelum ini di Santiago, Chile dan kini telah mempunyai 11 ahli yang mana 8 telah diratifikasi, manakala 3 termasuk Malaysia belum diratifikasi tetapi telah ditandatangani. Seterusnya di Betong, seramai 436 guru dan pelajar di 3 buah sekolah di Betong menerima sumbangan tablet bagi memudahkan sesi pembelajaran mereka. Antara sekolah yang terlibat adalah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Augustine, Betong yang menerima 189 unit untuk pelajar tingkatan 5 dan 34 unit untuk guru. SMK Datuk Patinggi Kedit, Betong pula menerima sebanyak 82 unit untuk pelajar tingkatan 5 dan 25 unit untuk guru, manakala SMK Ulu Layar Betong menerima sebanyak 85 unit untuk pelajar dan 21 unit untuk guru. Simbolik penyerahan sumbangan itu telah disempurnakan Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Layar, Datuk Gareth Runtap Jabu di Pusat Khidmat Dun Layar pada Selasa. Pada sebelah petang, Datuk Gareth berkesempatan mengunjungi Bazar Ramadan Anjuran Pertubuhan Kebajikan Peniaga Melayu Betong dengan kerjasama Majlis Daerah Betong. Bazar Ramadan tersebut menempatkan lebih 50 ruang niaga yang menjual pelbagai juadah berbuka. Difahamkan orang ramai terdiri daripada pelbagai kaum mula berkunjung ke bazar itu seawal jam 1 petang. Setelah ditutup selama 2 tahun akibat penularan wabak COVID-19, pembukaan semula Bazar Ramadan pada tahun ini mendapat sambutan baik, terutama bagi kalangan para peniaga yang menzahirkan rasa syukur kerana dapat kembali berniaga. Selanjutnya, Timbalan Menteri Pengangkutan 2 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jineb telah meluangkan masa menghadiri upacara pemberkatan tapak membina semula Gereja Katolik St. Francis Xavier, Kampung Serikin pada Rabu. Menurut Datuk Henry, kerja-kerja pembinaan berkenaan sepatutnya dilaksanakan pada tahun 2020 namun terpaksa ditunda susulan pandemik COVID-19. Sehubungan itu, pelaksanaannya akan bermula setelah upacara ini diadakan. Jelas beliau, kos pembinaan semula gereja tersebut menggunakan dana peruntukan daripada Kerajaan Sarawak menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR bagi tahun 2020 sebanyak RM200,000.
Gereja yang berusia 36 tahun itu sudah tidak lagi dapat menampung penambahan jemaah setiap tahun ekoran keadaan struktur bangunannya yang telah usang. Manakala di Simbunyan dengan sejumlah RM190,000 dana projek kecil luar bandar MRP telah disumbangkan kepada 9 masjid dan 10 surau di sekitar kawasan Dewan Undangan Negeri itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan Aula Dris berkata dana tersebut disumbangkan bagi pembangunan masjid dan surau serta sebagai bantuan untuk mereka menjalankan aktiviti keagamaan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan dana kepada masjid dan surau di Rumah Rehat Sri Simunjan pada Rabu. Terdahulu beliau telah menyertai 30 hadirin lain yang hadir pada majlis tersebut berbuka puasa. Perkembangan di Bintulu, semua peniaga di Bazar Ramadan digesa agar menjaga kebersihan dan memastikan kualiti makanan terjamin untuk memastikan kepuasan pembeli. Gesaan ini disuarakan Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang yang turun meninjau kemeriahan Bazar Ramadan di hadapan Hotel NU Bintulu pada Isnin. Katanya kebenaran mengadakan Bazar Ramadan pastinya memberi kegembiraan kepada peniaga kecil dan orang ramai selepas 2 tahun tidak dapat diadakan ekoran pandemik COVID-19. Dalam pada itu, beliau juga berharap peniaga dan orang ramai sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dengan memakai pelitup muka, sarung tangan dan mengamalkan penjarakan sosial. Terdahulu, Johnny telah menyumbang buah kurma kepada 10 agensi di Pusat Khidmat SUPP Bintulu bagi memeriahkan sambutan Ramadan tahun ini. Di Sebuyau pula, seramai 120 kanak-kanak dari 3 buah sekolah di daerah itu telah menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 pada Rabu. Pemberian suntikan menerusi program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak Big Kids itu melibatkan pelajar berusia antara 5 hingga 11 tahun dari Sekolah Kebangsaan SK Bulan Jeragam, SK Lunyin dan SK Kelai. Proses vaksinasi bermula seawal jam 9 pagi dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Semua pelajar yang hadir juga ditemani ibu bapa dan penjaga masing-masing. Dalam majlis sama turut diadakan penyampaian sijil penghargaan daripada Guru Besar SK Lunyin, Sarizan Fadil kepada Dr. Joshua Pettison Legi yang mewakili kaki tangan pejabat kesihatan. Seterusnya, pengumuman bantuan khas sebanyak RM500 sempena Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak tahun 2022 kepada semua grade pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak memberi kelegaan kepada rakyat di negeri ini, khususnya kepada mereka yang bakal menyambut 2 perayaan itu nanti. Sehubungan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa penjawat awam bagi mendapatkan respon mereka berhubung berita gembira itu. Dengan bantuan 500 kepada penjawat awamnya, alhamdulillah dapat sikitlah membantu kewangan untuk hari raya tu. Kita tahu mungkin dapat lebih sedekah ke apakah, dengan ada bantuannya kita dapat meraihkan raya tontok dan raya tontok dah. Alhamdulillah SOP dikurangkan, so mungkin boleh menziarahi keluarga lah. Boleh beri sikit wang hari raya kepada anak-anak buah ke anak-anak kecil yang mungkin ada beraya dengan kita tahun tu, insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kerana dengan adanya bantuan untuk Hari Raya dan Hari Gawai, membantu sedikit sebanyak untuk persiapan Hari Raya dan juga Gawai. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak kerana memberi segur hati dan bantuan raya ini. Berkenaan dengan bantuan khas ya, kami rasa bersyukurlah dan berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah memberi sedikit sebanyak untuk perbelanjaan. Dengan bantuan ini, ia dapat memudahkan kami untuk kehidupan seharian, membuat persiapan awal perayaan akan datang. Ya. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.